Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami merupakan pelajar kursus Geografi Bandar dan Metropolitan SGM 3043. Jadi, tajuk yang dipilih oleh kumpulan kami adalah Nasib golongan miskin bandar ketika penyebaran wabak COVID-19. Bagi menceritakan selanjutnya mengenai nasib golongan miskin bandar ketika penyebaran wabak COVID-19, terlebih dahulu kita perlu mengetahui apakah miskin bandar dan siapakah yang tergolong dalam golongan miskin bandar. Pentarifan miskin bandar biasanya tidak dapat dinyatakan dengan tepat dan mutlak kerana ianya merupakan satu istilah yang subjektif. Namun begitu, kemiskinan biasanya dikaitkan dengan kekurangpatan individu atau isi rumah dalam memenuhi keperluan harian. Walau bagaimanapun, saya akan menumpukan kepada golongan miskin bandar. Kemiskinan bandar merupakan masalah sosioekonomi yang dihadapi oleh kesemua negara. Kemiskinan bandar biasanya dikaitkan dengan penduduk yang tinggal di kawasan bandar dan merupakan penduduk yang mengalami kekurangan pendapatan. Bukan sahaja negara membangun seperti Bangladesh, Nepal dan India menghadapi kelebihan penduduk miskin bandar. Namun, negara maju seperti Jepun dan Amerika juga turut mengalami masalah yang sama. Secara umumnya, kemiskinan yang ditarifkan oleh Charles Booth 1978 sebagai seseorang yang hidup dalam keadaan susah untuk memenuhi keperluan yang mencukupi. Definisi ini menjelaskan hubungan antara kemiskinan dan ketidakmampuan bagi memenuhi keperluan asas serta memenuhi keperluan seharian. Berbalik kepada isu penyebaran virus COVID-19, virus COVID-19 bukanlah merupakan satu isu kesihatan, tetapi ianya juga turut memberi impak kepada ekonomi dan memberi gambaran ketidaksamarataan yang dihadapi oleh rakyat di Malaysia, terutama kepada golongan berpendapatan rendah. Golongan berpendapatan rendah dirujuk sebagai B40 dan merupakan golongan yang amat terjejas teruk dalam tempoh pandemik ini. Penyebaran virus COVID-19 bukan sahaja memberi kesan kepada golongan miskin bandar, tetapi ianya juga turut mencacatkan perjalanan ekonomi di negara kita. Bagi menceritakan selanjutnya mengenai nasib golongan bandar ketika penyebaran wabak COVID-19, jom kita saksikan bagaimana bermulanya penyebaran wabak COVID-19 di negara kita. Kementerian Kesihatan Malaysia hari ini mengesahkan satu lagi kes positif di Malaysia. Kes melibatkan seorang lelaki berusia 31 tahun yang pulang ke Banteng dari Macau, China pada 1 Februari lalu dan ini menjadikan jumlah keseluruhan kes positif coronavirus di Malaysia sebanyak 18 kes.
Faktor mempengaruhi nasib golongan miskin bandar ketika COVID-19 ialah penutupan operasi permis perniagaan. Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin telah mengumumkan penutupan operasi permis perniagaan pada 18 Mac 2020 berikutan dengan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Beliau menyatakan bahawa permis perniagaan kerajaan dan swasta perlu ditutup kecuali perkhidmatan penting seperti perbankan, penyiaran, pengangkutan, kesihatan, farmasi, peruncitan dan bekalan makanan. Menurut beliau lagi, arahan ini tertakluk di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 dan Akta Polis 1967. Kegagalan mematuhi arahan tersebut adalah satu kesalahan jenayah dan boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 2 tahun, denda atau kedua-duanya sekali. Penutupan operasi permis perniagaan sangat mempengaruhi nasib golongan miskin bandar yang menjalankan perniagaan secara kecil-kecilan seperti gerai penaja, medan selera, pasar malam, pasar sehari, pasar tani dan bazar. Hal ini demikian kerana semua permis perniagaan diarahkan untuk tutup kecuali pasar raya, pasar awam, kedai runcit dan kedai serba aneka yang menjual barangan keperluan harian. Penutupan operasi permis perniagaan ini menyebabkan golongan miskin bandar yang menjalankan perniagaan kecil-kecilan mengalami kerugian yang besar. Kerugian ini berpunca daripada lebihan stok perniagaan yang masih banyak, iaitu barangan tidak tahan lama menjadi rosak ataupun telah mencapai tarikh luput pada tempoh sepanjang PKP dijalankan. Lebihan stok perniagaan yang tidak digunakan atau dijual secara maksimum menyebabkan mereka tidak menerima pulangan modal yang sepatutnya. Bukan itu sahaja, nasib golongan miskin bandar ini semakin parah akibat daripada penutupan operasi permis perniagaan apabila sebilangan peniaga tersebut pernah membuat pinjaman bank ketika ingin memulakan perniagaan dahulu. Mereka perlu membayar pinjaman tersebut kepada bank pada setiap bulan. Namun begitu, mereka tidak dapat berbuat sedemikian kerana mengalami kesempitan kewangan yang sangat kritikal. Keadaan ini menyebabkan mereka terpaksa menanggung beban hutang yang banyak. Justru, penutupan operasi permis perniagaan sangat mempengaruhi nasib golongan miskin bandar ketika COVID-19. Faktor yang mempengaruhi nasib golongan miskin bandar ketika COVID-19. Faktor yang mempengaruhi nasib golongan miskin bandar di Malaysia ketika COVID-19 ialah penutupan kawasan. Penutupan kawasan ini adalah disebabkan kawasan tersebut telah dilabelkan sebagai kawasan zon merah. Kawasan zon merah ini adalah kawasan yang mempunyai jumlah pesakit COVID-19 yang melebihi 41 orang. Terdapat 14 kawasan yang telah dilabelkan sebagai kawasan zon merah oleh Kementerian Kesihatan Malaysia pada 29 Mac 2020. Penutupan ini akan menyebabkan banyak kegiatan ekonomi penduduk tidak dapat dijalankan. Sebagai contohnya, negeri Selangor merupakan negeri yang telah dilabelkan sebagai kawasan zon merah kerana mempunyai jumlah pesakit seramai 268 orang pada 21 Mac 2020. Keadaan ini telah menyebabkan beberapa kawasan perniagaan dan premis perniagaan terpaksa ditutup seperti yang telah diberitahu oleh Menteri Besar Selangor dalam video yang akan ditayangkan ini. Justru untuk mengelakkan kekeliruan dan pelbagai perkara yang ditimbulkan, kita juga memberi maklum bahawa pasar pagi, pasar malam, pasar karat dan sebagainya tidak dibenarkan beroperasi. Selain itu, ekoran daripada penutupan kawasan di seluruh negara ketika penularan COVID-19 ini telah memberi kesan kepada kegiatan import dan ekspor di Malaysia yang telah menurun 3.5% berbanding tahun lepas, menurut Datuk Seri Muhammad Azmin Ali, iaitu Menteri Kanan, Perdagangan Antarabangsa dan Industri. Keadaan ini akan mengganggu kegiatan ekonomi bagi sektor pembuatan dan perkhidmatan. Di Malaysia, ekoran daripada tiada bahan mentah untuk
kegiatan pemprosesan. Ini akan menyebabkan pengusaha akan buat keputusan untuk mengecilkan operasi perniagaan bagi menstabilkan kewangan syarikat. Keadaan ini juga akan memberi kesan kepada golongan miskin bandar yang merupakan pekerja berkemahiran rendah dan sederhana yang mempunyai jumlah gaji 900 hingga 2,500 ringgit untuk mencari sumber pendapatan mereka. Menurut laman web Astro Awani, pasaran pekerja Malaysia didominasi hampir 60% pekerja berkemahiran rendah dan sederhana yang tersenarai sebagai golongan miskin bandar. Mereka ini akan terdedah dengan risiko penggangguan. Oleh itu, penutupan kawasan telah mempengaruhi nasib golongan miskin bandar ketika COVID-19 di Malaysia. Salam sejahtera semua, akan menjelaskan beberapa perkara yang telah terjadi di Malaysia disebabkan oleh penularan wabah COVID-19. Seperti yang kita tahu, wabah COVID-19 ini telah menyebabkan banyak keadaan buruk dan perkara yang tidak kita ingini telah terjadi di Malaysia. Di antaranya adalah terdapat beberapa kilang yang telah ditutup dan telah menyebabkan beberapa rakyat Malaysia telah kehilangan pekerjaan dan menjadikan mereka penganggur. Hal ini secara tidak langsung telah menjejaskan pendapatan mereka. Punca utama kenapa kilang di Malaysia ditutup adalah sememangnya disebabkan oleh COVID-19. Hal ini karena penularan wabah COVID-19 ini telah menyebabkan berlakunya peningkatan kos operasi dan kekurangan permintaan terhadap produk. Oleh itu, majikan itu sendirilah yang telah membuat keputusan untuk menutup kilang mereka. Selain itu, pekerja yang disyaki positif COVID-19 dalam sesebuah kilang juga merupakan salah satu punca kenapa kilang tersebut ditutup. Seperti yang kita tahu, baru-baru ini pada 9 Mei yang lalu terdapat 3 premis yang telah diarahkan tutup oleh kerajaan sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB, dan kilang memproses ayam di Negeri Sembilan merupakan antara kilang yang telah diarahkan tutup oleh kerajaan selepas pekerjanya disyaki positif COVID-19. Perkara ini dipercayai berkat rapat dengan klaster pedas yang mana pekerja kilang tersebut didapati positif COVID-19, dan hal ini telah menyebabkan kawasan Rembau kembali ke zon merah karena telah mencatatkan peningkatan yang secara mendadak, yaitu sebanyak 52 case aktif pada waktu tersebut. Sekarang ini saya tampilkan beberapa bahan bukti yang telah menunjukkan bahwa kilang memproses ayam di Negeri Sembilan telah ditutup disebabkan pekerjanya didapati positif COVID-19. Yang pertamanya di kilang ayam di Negeri Sembilan telah pun diarah tutup kerana pekerja mereka positif COVID-19. Dua yang saya sebutkan tadi, tempat ayam, ladang ayam dan juga pasaraya tersebut kita tutup untuk membuat saringan kepada pekerja mereka dan seterusnya membuat sanitasi di premis perniagaan mereka. Maka dengan itu terbuktilah bahawa penularan wabah COVID-19 ini telah menyebabkan beberapa kilang di Malaysia telah ditutup, dan hal ini secara tidak langsung telah menjejaskan sektor ekonomi di Malaysia. Baiklah, saya pula akan meneruskan tentang kesan-kesan golongan miskin bandar, terutama sekali kepada para peniaga. Sebelum saya memulakan, antara cabaran yang diterima oleh para peniaga ketika PKP ialah sebanyak 1.9% tidak dapat pulih dan terpaksa ditutup. Seterusnya, sebanyak 28.7% memerlukan tempoh 4 hingga 6 bulan untuk membaik pulih atau cover balik recovery kedai itu. Dan sebanyak 42.5% perniagaan memerlukan 6 bulan untuk pulih. Bagi menampung kos operasi atau kos modal kerja sepanjang PKP pula, sebanyak 11.3%
mendapat suntikan modal. 19.8% mula membuat pinjaman daripada agensi tertentu, manakala sebanyak 68.9% pula terpaksa menggunakan wang simpanan mereka untuk menampung kos modal. Penularan wabak COVID-19 mula memberi kesan kepada semua para peniaga, terutama sekali di kawasan tumpuan pelancong, berkurangannya jumlah pengunjung daripada luar negara maupun dalam negara. Beberapa lokasi di Kota Baru, Kelantan mendapati kebanyakan peniaga meluahkan rasa gusar tentang keadaan ini yang telah menjejaskan pendapatan mereka semenjak Perintah Kawalan Pergerakan. Seorang pengusaha warna batik, Zakaria Yusof, berumur 50 tahun, berkata selepas penularan COVID-19, kawasan perniagaannya di Kampung Kraftangan di Siti Tengah dan tidak dikunjungi para pelancong. Seperti yang kita tahu, di Malaysia ini, Baru adalah bandar yang memiliki tarikan yang terkenal di Kelantan. Istana-istana lama, museum-museum dalam bangunan klasik, hinggalah kepada kedai-kedai makan. Jadi disebabkan oleh penularan COVID-19 ini, beberapa peniaga lain seperti menjual kraftangan, pakaian dan sebagainya terjejas dan mereka telah mengubah strategi untuk berniaga. Mereka lebih memfokuskan terhadap pelancong tempatan daripada pelancong luar negara. Namun begitu, masih berlakunya pengurangan dalam usaha jual beli di tempat tersebut. Kesan yang kedua, cabaran terhadap peniaga ialah cara berniaga terpaksa berubah berikutan dengan COVID-19. Perusahaan kecil dan sederhana PKS dibuka di kedai-kedai makan dan sebagainya. Mereka terpaksa untuk menutup kedai mereka. Mereka perlu menerima hakikat bahawa cara untuk menjalankan perniagaan akan berubah. Presiden Persatuan PKS Malaysia, Datuk Michael Kang, berkata akan berlaku peningkatan ketara adaptasi digital dalam kalangan PKS pasca penularan COVID-19 dan PKP. Dia juga menasihati agar para peniaga atau syarikat perlu mengubah set minda mereka pada digital kerana perniagaan tradisional tidak berkesan lagi pada masa ini. Bagi perusahaan kedai makan yang menjual makanan di pasar malam, mereka tidak dapat untuk membuka kedai makan, berniaga di pasar malam dan sebagainya. Jadi mereka telah menukar cara perniagaan mereka dengan lebih menumpukan terhadap penghantaran makanan, penggunaan media sosial seperti Facebook, WhatsApp, Instagram dan sebagainya. Medium untuk mereka mempromosikan makanan mereka. Oleh itu, jelaslah bahawa pandemik COVID-19 ini telah memberi kesan kepada golongan miskin bandar, terutama sekali kepada para peniaga yang telah menjejaskan pendapatan mereka. Dan selain itu, COVID-19 juga telah memaksa mereka untuk mengubah cara perniagaan mereka kepada servis penghantaran. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Selamat berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seperti yang kita tahu, ekonomi negara kita telah terjejas akibat daripada beberapa sektor ekonomi negara tidak dapat dijalankan seperti sedia kala. Hal ini disebabkan oleh terdapatnya beberapa halangan untuk sektor ekonomi tersebut untuk terus beroperasi seperti biasa kerana terdapatnya jangkitan di antara pekerja serta terdapatnya perintah kawalan pergerakan daripada kerajaan bagi mengurangkan jangkitan wabak tersebut. Antara kesan yang cukup terkesan dan telah membebankan penduduk di seluruh dunia, terutama sekali golongan miskin di bandar, adalah penduduk telah hilang sumber pendapatan. Hal ini disebabkan oleh semua sektor ekonomi yang terdiri daripada sektor pertanian, perkilangan, perkhidmatan, pengangkutan serta IKS tidak dapat dijalankan seperti biasa seperti sedia kala akibat daripada tertakluk kepada perintah kawalan pergerakan serta kehilangan tenaga kerja akibat daripada jangkitan. Sesebuah sektor ataupun syarikat terpaksa membukukan aktiviti pengeluaran manakala hampir seluruh premis perniagaan terpaksa ditutup sementara dalam tempoh waktu PKP. Kesannya tenaga kerja terpaksa diberhentikan bagi mengurangkan kos pengeluaran syarikat serta premis perniagaan tersebut. Okey, susulan daripada laporan survey khas kesan COVID-19 terhadap
kepada ekonomi dan individu. Pusingan pertama, perubahan pendapatan golongan miskin bandar dapat dilihat melalui kumpulan kelompok pekerja. Hampir semua pekerja yang bekerja sendiri, iaitu sebanyak 94.8%, telah melaporkan mengalami pengurangan sumber pendapatan. Manakala pendapatan bagi pekerja government linked companies, iaitu GLC, dan syarikat multinational MNC kurang terjejas dan masing-masing melaporkan sebanyak 84 dan 85% pendapatan bulanan adalah seperti biasa. Bagi subsektor perkhidmatan pula, pengurangan pendapatan bulanan bagi kalangan pekerja di subsektor perkhidmatan makanan dan minuman adalah sebanyak 85.9%, manakala 13.5% daripada mereka melaporkan tiada perubahan dalam sumber pendapatan. Selain itu, didapati bahawa pekerja yang bekerja sendiri iaitu sebanyak 35.5% dan sebanyak 28.3% majikan yang melaporkan bahawa berlakunya pengurangan sumber pendapatan sehingga melebihi 90% pengurangan. Susulan daripada penurunan sumber pendapatan rakyat, kajian Jabatan Perangkaan Malaysia mendapati bahawa purata perbelanjaan isi rumah termasuk perbelanjaan kewangan telah menurun sebanyak RM3,504 ataupun bersamaan dengan 55% berbanding perbelanjaan sebelum tempoh PKP. Sebelum PKP, jumlah perbelanjaan isi rumah adalah sebanyak RM6,317 dan telah menjunam jatuh kepada RM2,813. Ini adalah termasuk dengan perbelanjaan kewangan seperti cukai pendapatan, cukai langsung, KWSP, perkeso, serta pemberian nafkah dan pemberian kepada isi rumah yang lain. Kesimpulannya, dengan laporan tersebut jelaslah menunjukkan bahawa sumber pendapatan golongan miskin bandar ini amatlah terjejas akibat daripada penularan serta langkah yang diambil oleh kerajaan bagi menangani masalah wabak ini. Oleh itu, seluruh masyarakat perlu bersatu dan berganding bahu bersama kerajaan bagi memerangi wabak ini. Okey, sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Seterusnya, nasib yang dialami oleh penduduk di bandar ketika COVID-19 melanda negara kita ialah masalah rantaian bekalan makanan. Penduduk di bandar mengalami kesukaran untuk mendapatkan sumber bahan mentah seperti daging, ayam, ikan, sayur-sayuran, buah-buahan dan sebagainya. Hal ini dikatakan demikian kerana kebanyakan bahan mentah ini dari kawasan luar bandar harus dihantar kepada kawasan bandar. Ekoran daripada Perintah Kawalan Pergerakan yang dijalankan oleh kerajaan, sumber bahan mentah ini daripada pengeluar sehingga kepada pihak pemprosesan, pemasar, pengangkut, peruncit dan pengguna tidak dapat dihantar. Oleh hal yang dikatakan demikian, para pengantar harus menentasi sempadan negeri. Oleh hal yang dikatakan demikian, sebagai pengeluar, mereka tidak boleh menghantar sumber bahan mentah ini kepada pengguna. Tambahan pula, terdapat juga peniaga di pasar-pasar awam dan swasta yang meminta untuk menangguhkan penghantaran bahan mentah ini ekoran daripada arahan Perintah Kawalan Pergerakan yang dijalankan menyebabkan mereka tidak boleh merentasi sempadan negeri. Di samping itu, terdapat juga kekangan dan syarat yang dikenakan oleh pihak berkuasa kepada pihak pengeluar bahan mentah ini yang menyebabkan mereka sanggup menghentikan operasi penghantaran sumber bahan mentah kepada pengguna. Oleh hal yang dikatakan demikian,
Sumber bekalan bahan mentah ini tidak dapat dihantar dari kawasan luar bandar kepada kawasan bandar. Tegasnya, sumber bahan mentah ini mempunyai daya tahan yang sangat singkat. Oleh itu, terdapat pembaziran yang berlaku disebabkan oleh para pengeluar terpaksa membuang hasil pertanian mereka. Sebagai contoh, terdapat kes di Kelantan, Johor dan Cameron Highland di mana terdapatnya pembuangan sisa hasil pertanian oleh para petani semasa Perintah Kawalan Pergerakan Ekoran. Mereka tidak boleh merentasi sempadan untuk menghantar sumber bahan mentah ini kepada pengguna di bandar. Maka dengan itu jelaslah nasib yang dialami oleh penduduk di bandar ketika COVID-19 ini adalah rantaian bekalan makanan disebabkan kebanyakan sumber bahan mentah ini daripada kawasan luar bandar. Terjadinya penularan wabak COVID-19 di negara kita, pihak kerajaan telah mengambil langkah untuk meringankan beban masyarakat, khususnya masyarakat yang tinggal di kawasan bandar. Sebagaimana kita sedia maklum, segelintir pekerja terpaksa diberhentikan kerja dan terdapat beberapa premis-premis perniagaan terpaksa ditutup dikutan wabak COVID-19. Pihak kerajaan telah menyalurkan bantuan prihatin nasional kepada golongan berpendapatan rendah iaitu B40 di mana Kementerian Keuangan telah menyediakan peruntukan kewangan sebanyak RM4.8 bilion ringgit untuk diagihkan kepada masyarakat yang terjejas. Dengan itu, sebanyak 7.5 juta penerima telah menerima bantuan prihatin nasional. Dengan adanya bantuan prihatin nasional ini, sedikit sebanyak dapatlah meringankan beban yang dihadapi oleh masyarakat yang tinggal khususnya di golongan kawasan miskin bandar. Merupakan bukti bahawa kerajaan telah menyalurkan bantuan prihatin nasional kepada golongan berpendapatan rendah. Pembayaran bantuan prihatin nasional BPN fasa pertama diawalkan pada 6 April dan golongan berpendapatan rendah B40 merupakan kumpulan pertama menerima bantuan tersebut diikuti golongan pendapatan pertengahan M40. Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, pembayaran ditumpukan kepada golongan B40 terlebih dahulu yang dibuat secara berperingkat berikutan faktor keuangan dialami khususnya ketika tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Kita jangka lebih kurang 8.3 juta rakyat Malaysia akan menerima bantuan BPN ini di mana itu sahaja. Pihak kerajaan juga telah menyediakan bantuan iaitu geran khas sebanyak RM3,000 kepada golongan peniaga-peniaga secara kecil-kecilan atau istilah lain iaitu perusahaan kecil dan sederhana. Dengan adanya geran ini, sebagaimana kita ketahui, peniaga-peniaga ini memerlukan modal untuk memulakan perniagaan sama ada di rumah dan mereka juga terpaksa membayar sewa premis mereka walaupun mereka tidak bekerja. Hal ini sedikit sebanyak telah meringankan beban buat mereka, terutamanya kepada mereka yang tinggal di kawasan bandar. GKP adalah bantuan kewangan secara sekali berjumlah RM3,000 kepada setiap PKS mikro berkelayakan. GKP adalah geran, ia dibayar secara one-off sekali dan tidak perlu dibayar balik. Permohonan bagi geran ini dari 1 Mei 2020 hingga 15 Mei 2020. Permohonan geran tersebut boleh dibuat secara dalam talian melalui portal GKP yang telah disediakan. Keputusan permohonan bermula pada minggu pertama bulan Jun 2020 dan pembayaran juga dijangka dibuat pada bulan Jun. Beberapa syarat permohonan adalah seperti berikut.
PKS Mikro tersebut hendaklah berdaftar dengan LHDN atau PBT ataupun Suruhanjaya. Dengan bantuan-bantuan yang telah dilaksanakan oleh kerajaan ini, jelaslah di sini bahawa dengan bantuan yang diberikan, ia sedikit sebanyak mampu meringankan beban masyarakat, terutamanya golongan miskin bandar, untuk mereka menghadapi kehidupan mereka sepanjang wabak COVID-19 sehinggalah COVID-19 ini berakhir. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera, saya Julin Anom. Saya akan menerangkan langkah-langkah kerajaan dalam membantu golongan miskin bandar ataupun golongan B40 semasa COVID-19. Golongan miskin bandar bukan sahaja mendapat bantuan daripada kerajaan persekutuan menerusi bantuan prihatin nasional. Dalam masa yang sama, kerajaan negeri juga turut prihatin dengan nasib rakyat dan menghulurkan bantuan kepada golongan miskin bandar ataupun golongan B40. Golongan B40 perlu diberi perhatian khusus kerana mereka mempunyai pendapatan yang kecil dan terhad. Semasa COVID-19, golongan ini yang paling terkesan disebabkan oleh Perintah Kawalan Pergerakan dan menyebabkan banyak premis perniagaan yang paksa ditutup. Kesannya, golongan ini hilang sumber pendapatan. Kerajaan Johor telah memperuntukkan 1.2 juta untuk memperluaskan program bank makanan di seluruh negeri itu. Tujuannya adalah untuk membekalkan makanan kepada golongan B40 yang terjejas akibat COVID-19. Kerajaan Johor juga telah menggandakan peruntukan daripada 600,000 kepada 1.2 juta untuk memperluaskan lagi program bank makanan susulan penularan wabak COVID-19. Ia bagi membantu golongan B40 yang terjejas dan mendapati kesukaran untuk mendapatkan bekalan makanan, terutamanya golongan daripada penerima asnaf zakat, penerima IKASih dan penerima bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Di Sarawak, seramai 430,000 rakyat Sarawak telah menerima bantuan tunai sebanyak 250 untuk tempoh masa 6 bulan daripada Kerajaan Negeri Sarawak bagi meringankan beban golongan ini semasa COVID-19. Pada 23 Mac yang lalu, Kerajaan Negeri Sarawak telah mengumumkan bantuan khas Sarawak Ku Sayang ataupun BKSS bagi golongan yang berpendapatan rendah ataupun golongan B40. Penerima bantuan ini adalah berdasarkan penerima bantuan sara hidup yang diluluskan oleh lembaga hasil dalam negeri. Di Sabah, lebih 71 juta bantuan dari segi makanan dan kewangan telah disalurkan kepada golongan miskin, miskin tegar dan golongan B40 di negeri ini. Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Muhammad Syafiee Abdal berkata, peruntukan ini di bawah pakej bantuan COVID-19 Sabah yang membabitkan seramai 358,031 orang rakyat Sabah yang menetap di Sabah termasuk yang tinggal di Semenanjung Malaysia. Hal ini sudah pasti akan meringankan beban rakyat, terutamanya golongan miskin bandar semasa penularan wabak COVID-19 ini. Kerajaan Negeri Pulau Pinang telah meluluskan peruntukan tambahan bagi pakej bantuan rakyat Pulau Pinang sebanyak 55 juta bagi mengurangkan beban golongan yang paling terkesan akibat COVID-19. Menerusi pertambahan peruntukan tersebut yang menjadikan jumlah keseluruhan adalah sebanyak 75 juta dan memberi penekanan kepada 3 objektif utama. Objektif utama kerajaan adalah untuk menyalurkan bantuan segera kepada golongan yang paling terkesan seperti penjajah, peniaga kecil, pemandu e-hailing, penarik beca,
orang kurang upaya dan golongan yang berpendapatan rendah ataupun golongan B40. Rumusan daripada senada ekonomi global yang merundung ketika ini akibat merebaknya wabak COVID-19 telah memberikan impak yang amat membimbangkan. Golongan yang paling terkesan daripada COVID-19 ketika ini ialah mereka yang merupakan golongan berpendapatan rendah, iaitu kumpulan B40 dan M40 yang dikategorikan sebagai golongan miskin bandar. Faktor yang menyebabkan golongan miskin bandar ini amat terkesan dengan novel COVID-19 ini disebabkan faktor penutupan operasi premis perniagaan dan perkilangan yang merupakan sumber utama pendapatan golongan ini. Penutupan operasi ini mempengaruhi nasib golongan miskin bandar yang menjalankan perniagaan secara kecil-kecilan seperti gerai-gerai penjajah, pasar malam dan pasar tani. Semua premis perniagaan diarahkan untuk ditutup kecuali pasaraya dan kedai sepernika yang merupakan penjualan barang keperluan harian. Penutupan ini memberikan kerugian yang amat besar kepada peniaga kerana lebihan stok perniagaan tidak dijual secara maksimum, menyebabkan mereka tidak menerima pulangan modal yang sepatutnya. Selain itu, faktor seterusnya ialah penutupan kawasan. Hal ini kerana kawasan itu dilabelkan sebagai kawasan zon merah, di mana kawasan yang mempunyai jumlah pesakit COVID-19 yang mempunyai banyak, iaitu melebihi 41 orang pesakit. Penutupan kawasan ini akan menyebabkan banyak kegiatan ekonomi penduduk tidak dapat dijalankan dan juga menyebabkan mengganggu kegiatan ekonomi bagi sektor perbuatan dan perindustrian di Malaysia kerana kekurangan sumber bahan mentah untuk sampai ke kilang pemprosesan terjejas disebabkan oleh penutupan kawasan. Ini menyebabkan pengusaha membuat keputusan untuk mengecilkan skop operasi perniagaan bagi menampung dan menstabilkan kewangan syarikat. Ketika ini, impak kepada golongan ini menjadi isu utama negara yang perlu ditangani segera. Antara impak yang paling ketara ialah telah menjejaskan ekonomi negara sekaligus memberikan kesan kepada rakyat Malaysia, terutama sekali golongan miskin di kawasan bandar. Kebiasaannya, golongan yang berpendapatan rendah ini bekerja sendiri dan bekerja di sektor perkhidmatan serta di industri perkilangan. Apabila keadaan sebegini berlaku, menyebabkan sumber pendapatan golongan miskin bandar ini terjejas. Selain itu, ia juga memberikan kesan ke atas pendapatan peniaga. Penularan wabak COVID-19 ini mula memberi kesan kepada peniaga terutamanya di kawasan tumpuan pelancongan yang berikutan kekurangannya jumlah pengunjung terutama dari luar negara yang merupakan penyumbang utama dalam sektor pelancongan ekonomi negara ini. Impak terakhir ialah nasib yang dialami oleh penduduk di bandar ketika COVID-19 melanda ialah terputusnya rantaian bekalan makanan. Penduduk di bandar mengalami kesukaran untuk mendapatkan bahan mentah. Hal ini kerana kebanyakan sumber bahan mentah ini dibawa masuk daripada kawasan luar bandar. Ekoran daripada Perintah Kawalan Pergerakan yang telah dijalankan oleh pihak berkuasa menyebabkan pergerakan bahan mentah daripada pengeluar, pemasar, pengilang, pemprosesan dan pengangkutan, pengedar, peruncit dan pengguna tidak ditangani dengan baik. Dengan adanya beberapa langkah yang telah dijalankan oleh pihak kerajaan dan NGO yang sedikit sebanyak dapat membantu golongan-golongan miskin bandar ini. Antara bantuan yang telah diberikan ialah bantuan perhatian nasional iaitu BPN dan Ganan Khas serta bantuan dari seluruh kerajaan negeri di Malaysia yang dapat meringankan beban golongan miskin bandar ini. Miskin bandar ini diberikan bantuan secara sama adil tanpa mengira pangkat atau kedudukan. Semuanya diberikan sama rata. Dengan ini, jelaslah bahawa novel COVID-19 ini amat memberikan impak yang amat besar kepada penduduk miskin bandar di negara Malaysia yang
yang boleh menjadi senario terbesar di dalam sejarah Malaysia. Terima kasih.